Menurut Zakbar, pantun merupakan kaedah rangkap yang tertua kepunyaan masyarakat Melayu sejak dahulu kala dan dipergunakan di kampung-kampung untuk menggambarkan keadaan dan fikiran tersendiri yang dialami. Hal ini dikatakan demikian kerana ia merupakan konsep paling ringkas dan asasnya terdiri daripada dua baris yang mempunyai ikatan berirama dan sebutannya sama hujung. Malahan, pantun dikarang secara berangkap yang mempunyai bahasa ikatan mahupun puisi serta ianya hak kepunyaan bangsa Melayu sepenuhnya. Masyarakat dahulu kala ketika itu tidak tahu menulis dan juga membaca. Akan tetapi, rakyatnya bijak berpantun ketika itu. Jiwa orang Melayu yang membuatkan pantun ini seakan-akan seni rakyatnya. Ianya kerana bagi pantun 4 kerat, baris 1 dan 2 adalah pembayang, malah baris ketiga dan keempat adalah maksudnya. Walaupun begitu, rima mahupun bunyi akhir di hujung baris adalah sama dan rima bagi akhirnya adalah AB, AB. Teks Khazanah Pantun Melayu Riau dipilih kerana setiap rangkap pantunnya bukanlah ulangan rangkap pantun yang tersebar luas dan juga dikenali umum. Ianya kerana buku ini mempunyai estetika bahasa Melayu Riau sebagai medium pengucapan dalam konvensi pantun, malahan media dalam menyampaikan setiap isi-isi yang berpesankan moral kepada masyarakat, nilai-nilai luhur agama, budaya dan juga norma sosial. Objektif. Kajian ini telah dijalankan bagi mengkaji etnobotani dalam teks Khazanah Pantun Melayu Riau. Objektif yang pertama ialah mengenal pasti konsep etnobotani dalam Khazanah Pantun Melayu Riau. Objektif yang kedua ialah mengkaji perkaitan etnobotani dalam kehidupan masyarakat dalam ekologi manusia. Persoalan kajian. Yang pertama ialah apakah konsep etnobotani dalam Khazanah Pantun Melayu Riau? Yang kedua ialah apakah perkaitan antara etnobotani dengan masyarakat yang terdapat dalam teks Khazanah Pantun Melayu Riau? Objektif yang pertama, konsep etnobotani dalam Khazanah Pantun Melayu Riau. Etnobotani iaitu perkataan yang berasal daripada kata etno dan kata botani. Etno atau etnologi adalah satu kajian yang melihat kepada setiap budaya yang melibatkan kawasan atau sesebuah daerah yang tertentu, manakala botani pula merujuk kepada satu kajian yang melihat kepada tumbuh-tumbuhan. Etnobotani adalah satu kaedah yang digunakan untuk memperlihatkan setiap perkaitan antara manusia dan juga tumbuhan yang menjadi sumber kepada manusia dalam kehidupan. Istilah etnobotani telah digunakan buat pertama kalinya oleh pakar botani sekitar tahun 1895, iaitu John W. Hershberger sewaktu di University Pennsylvania. Menerusi teks Khazanah Pantun Melayu Riau, terdapat perkaitan alam dan tumbuh-tumbuhan dengan budaya masyarakat kerana teks ini adalah rangkuman daripada pantun Melayu yang menjadi tradisi kepada masyarakat Melayu Riau. Kandu Wangko menyatakan bahawa etnobotani adalah satu ilmu yang melihat kepada manfaat yang diperoleh melalui tumbuh-tumbuhan kepada orang sekelilingnya dan cara penggunaannya dalam meningkatkan kemampuan menerusi kehidupan manusia. Manakala Friska Rahmah Syafitri menyatakan bahawa etnobotani adalah gambaran mengenai perkaitan budaya dan kegunaan tumbuh-tumbuhan, cara penggunaan tumbuhan tersebut dan menilai setiap manfaatnya kepada manusia. Dan yang terakhir, Permatasari pula menyatakan bahawa etnobotani adalah satu bidang ilmu yang memberikan pengetahuan terhadap hubungan yang saling berkait antara masyarakat tempatan dan persekitarannya yang melibatkan pengetahuan sumber daripada tumbuh-tumbuhan. Janganlah suka menebang kayu, kayu dirimbah banyak manfaatnya. Janganlah hamba abang rayu, merayu hamba banyak syaratnya. Pantun berikut jelas memaparkan perkaitan etnobotani dalam kehidupan manusia. Dalam pantun tersebut, masyarakat Melayu Riau menjahirkan perasaan mengenai kepentingan-kepentingan alam sekitar kepada ekologi manusia. Hal ini kerana pengalaman hidup mereka yang banyak bergantung kepada tumbuhan. Pengalaman tersebut telah menjadikan masyarakat pada ketika itu berfikiran kreatif sehingga mampu mengaplikasikan tumbuh-tumbuhan di sekitar untuk menjadi alatan yang memudahkan aktiviti harian. Pantun seterusnya, biji selasi rasanya lezat, dimakan serasi membuang panas, sekali kasih sudah melekat, sampai mati takkan ku lepas.
Pantun berikut menunjukkan kebaikan daun selasi dan biji selasi. Selasi ataupun dikenali sebagai basil merupakan satu tumbuhan yang tidak lagi asing bagi masyarakat Melayu dan telah lama digunakan oleh masyarakat tempatan untuk tujuan perubatan. Pokok selasi adalah tumbuhan yang mengandungi berbagai khasiat. Di samping itu, pantun tersebut juga memaparkan tentang kegigihan seseorang untuk mempertahankan cintanya. Seterusnya, contoh pantun etnobotani perubatan. Kalau balik merendam selasi, pantang merendam biji labu. Kalaulah adik memendam kasih, abang pun karam menahan rindu. Berdasarkan pantun di atas, biji labu merupakan obat yang diamalkan oleh ibu-ibu berpantang. Ini karena biji labu merupakan agen penyembuhan luka. Biji labu juga kaya dengan antioksidan, yaitu mengandungi karotenoid dan vitamin E yang dapat membantu mengurangkan keradangan, serta melindungi sel-sel daripada radikal yang berbahaya. Selain itu, biji labu juga sangat baik diamalkan untuk membantu mengatasi rasa lapar karena dos serat makanan yang didapati apabila memakan biji tersebut. Pantun yang terakhir dalam konteks perubatan adalah biji delima dimakan orang, rasanya kelat bercampur masam, hati merana bukan kepalang, dindaku ingat siang dan malam. Etnobotani dalam ekologi masyarakat juga dapat dilihat dalam pantun tersebut yang menyelitkan buah delima dalam baris pertama. Tidak dinafikan buah delima juga merupakan antara buah-buahan yang sering disebut di dalam Al-Quran dan merupakan antara makanan sunnah yang sudah terbukti mempunyai khasiat yang banyak melalui kajian sains dan kesehatan. Di samping itu, pantun di atas menunjukkan pemikiran yang meluahkan perasaan rindu yang tidak dapat ditanggung sehingga menyebabkan hati sentiasa gundah gulana. Etnobotani merupakan perkaitan manusia dan juga tumbuhan. Tumbuhan merupakan satu bahan yang digunakan oleh manusia untuk menghasilkan sejenis makanan. Berdasarkan pantun Khazanah Pantun Melayu Riau di atas, penggunaan elemen tumbuhan iaitu buah putat jelas kelihatan pada baris kedua pantun. Pucuk yang terdapat pada bahagian buah putat boleh digunakan sebagai menu makanan, iaitu dijadikan sebagai ulam-ulaman. Buah putat terdapat dua jenis yang berbeza, iaitu yang sering digunakan dalam menu makanan oleh masyarakat Melayu, iaitu putat hijau dan putat merah. Buah putat juga turut dijadikan sebagai ulam selain daripada menggunakan pucuknya. Nama spesifik bagi buah putat ialah Arringtonia rismosa. Menurut Kairana 2004, pengambilan makanan yang baik seperti ulam-ulaman merupakan satu amalan yang bagus. Hal ini kerana terdapat khasiat tinggi dalam ulam-ulaman dari segi makanan dengan kandungan serat serta vitaminnya masih terjaga. Berdasarkan pantun Khazanah Pantun Melayu Riau, terselit berkenaan dengan isu dendam pada baris keempat pantun. Dendam merupakan sifat yang negatif. Hal ini kerana manusia yang berdendam tidak akan dapat ketenangan dan keharmonian dalam hidup. Oleh itu, untuk hidup dalam keharmonian, kita perlulah jauhi sikap berdendam. Bahan pula bagi umat Islam, berdendam antara manusia tidak digalakkan sekiranya terdapat sebarang isu perselisihan faham. Hal ini kerana sikap dendam dapat menyebabkan kemudaratan terhadap diri dan juga orang lain. Sabda Rasulullah SAW, tidak masuk ke syurga Allah bagi mereka yang ada dalam hatinya walaupun sebesar zarah sifat sombong. Hadis riwayat Muslim. Dengan ini, masyarakat perlulah hidup dengan berlandaskan panduan hidup yang sepatutnya supaya dapat hidup dalam keadaan harmoni dan sejahtera antara satu sama lain. Seterusnya, tanaman nangka merupakan pokok yang berasal dari India dan mula menyebar ke seluruh negara termasuk negara Asia seperti Malaysia. Nangka atau nama saintifiknya yang lain iaitu Artocarpus heterophyllus. Menurut Irianto 2005, buah nangka merupakan sejenis pokok yang boleh tumbuh sehingga pada ketinggian 20 meter yang sentiasa menghijau. Pokoknya tumbuh secara melurus dan ianya juga mempunyai kandungan susu getah yang pekat. Berdasarkan kerata rangkap dalam Khazanah Pantun Melayu Riau pada baris ketiga dan keempat dalam rangkap tersebut menyatakan bahawa sudah tua jahat perangai anak cucu menjadi korban. Diertikan bahawa sebagai masyarakat yang hidup secara bermasyarakat, terutamanya bagi yang bergelar ibu bapa, kita hendaklah bersikap rasional dan berilmu. Hal ini kerana setiap perbuatan yang dilakukan akan memberi kesan terhadap orang lain seperti anak cucu. Oleh itu, manusia perlulah mengawal diri daripada bersikap negatif yang mampu memberikan kesan terhadap ahli keluarga dan orang sekeliling. Elemen keagamaan dalam Khazanah Pantun Melayu Riau. Sungguh tinggi batang durian, buahnya masak amatlah sedap. Sungguh terpuji orang beriman, tuahnya nampak sifat beradab. Seperti yang kita tahu, pokok durian mempunyai saiz batang yang besar dan ketinggiannya boleh mencecah sampai 50 meter. Bahkan ketahanan batang durian juga sangatlah keras dan kukuh. Buah durian mempunyai bau yang begitu kuat sehingga ada sesetengah orang tidak dapat tahan aroma kelazatan buah tersebut.
Rangkap pantun yang cuba disampaikan melalui batang dan buah durian adalah ingin memberitahu kepada masyarakat keimanan seseorang itu haruslah kuat dan kukuh hingga tidak mengenahkan harta dunia selain akhirat. Baris kedua adalah ingin memberitahu orang yang beriman dapat dilihat kebaikannya melalui tingkah laku yang baik serta adabnya kepada manusia sehingga menyebabkan orang sekelilingnya berasa selesa dengannya. Pantun Melayu banyak digunakan dalam elemen keagamaan untuk dijadikan sebagai satu nasihat dan peringatan kepada masyarakat. Lebih indahnya lagi, etnobatani dalam pantun Melayu memainkan peranan dalam memperindah penyampaian pantun kepada masyarakat dengan melibatkan tumbuhan yang ada di sekitar mereka. Teknik ini dapat membantu para pendakwah untuk menyampaikan dakwahnya dengan lebih indah dan menarik perhatian pendengar sehingga mudah difahami dan mudah untuk mereka berfikir terhadap intipati yang ingin disampaikan. Elemen terakhir dalam khazanah pantun Melayu Riau adalah elemen jenaka. Rangkap pantunnya berbunyi, sungguh beruntung membeli petai, baunya wangi di mulut orang. Sungguh beruntung menjadi lebay, kemana perginya perutnya kenyang. Berdasarkan pantun di atas dapat dilihat apa yang cuba disampaikan oleh orang Melayu terdahulu, di mana orang yang selalu memakai lebay diistilahkan kepada orang yang selalu datang ke surau dan masjid. Perkara ini dapat memperlihatkan bagaimana orang Melayu Riau memperhatikan agama dalam hidup mereka. Malahan, mereka juga selalu dijemput untuk makan di rumah orang yang melakukan kenduri selamat, kenduri kahwin dan sebagainya. Jenaka yang cuba disampaikan adalah kalau seseorang itu ingin kenyang selalu tanpa perlu mengeluarkan duit poket, maka jadilah pak lebay yang selalu ke masjid. Berdasarkan hasil kajian yang dijalankan, dapat dirumuskan bahawa alam sekitar penting dalam kehidupan masyarakat Melayu sama ada flora atau fauna. Flora dan fauna merupakan aspek penting untuk digunakan dalam aspek kehidupan seperti pembuatan makanan, bidang perubatan, ekonomi dan sebagainya. Oleh itu, berdasarkan pantun yang dikaji, jelaslah bahawa unsur tumbuhan seperti flora dan fauna penting dalam kehidupan manusia. Pantun merupakan satu medium yang dapat digunakan untuk memberi unsur nasihat serta ilmu berkenaan khazanah seperti flora fauna yang perlu dilindungi supaya dapat memberi manfaat kepada masyarakat seperti kegunaan dalam bidang perubatan dan sebagainya. Dengan ini, flora dan fauna mempunyai berkaitan rapat dengan manusia dan penggunaan etnobotani dalam penghasilan pantun bersesuaian.